Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat juga kita adakan kelas. Mohon maaf atas kelewatan, sebab pada jangkaan awalnya sepatutnya sembahyang jenazah tadi pukul 9.30, tetapi berlaku sedikit kelewatan. Kita mula solat jenazah pukul 10. Jadi bila pukul 10 ni maknanya dia akan ambil masa. Sekarang ni saya tahulah ambil masa lebih kurang sejam daripada sembahyang sampailah selesai semua. Barulah saya boleh ada di sini balik. Jadi tuan-tuan dan puan, berlaku kelewatan tu. Kalau 9.30 tadi insya-Allah sempat. 10.30 kita dah boleh mula. Tapi oleh kerana berlaku kelewatan tadi, terpaksalah saya pun tak boleh nak jangka. Mungkin kebiasaannya paling cepat sejam. Kadang-kadang dia jadi lebih. Sebab apa? Sebab bila mana di tapak perkuburan tu, tanah perkuburan tu dah ada jenazah lain, maka kita terpaksa tunggu. Bila terpaksa tunggu, dia akan ambil masa lama. Sebab tu saya tak berani nak bagi masa tadi. Jadi Alhamdulillah kita selesai dan Alhamdulillah kita dapat juga mulakan kelas kita pada hari ini insyaAllah. Yang walaupun bilangan hari ini makin hari makin mengecut ni, bilangan kehadiran ni. Allah alam lah, yang lain-lain itu macam mana, kita tengok keadaan. Kalau ramai tak minat, kita tak payah baca lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita nak recap balik, kita nak murajaah balik berkaitan dengan perbincangan yang telah lalu. Perbincangan yang telah kita huraikan di dalam 2 pertemuan yang lalu. 2 ataupun 3 pertemuan yang lalu telah kita bicarakan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan kalam. Okey. Kita cuba ingat balik. Apakah di sini dia ada bagi soalan. Ya. As'ilah ala ma taqaddam. Soalan berdasarkan apa yang telah lalu. Bukan yang akan datang. Apa yang telah lalu. Okey, ma huwal kalam. Apakah yang dimaksudkan dengan kalam? Siapa boleh jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan kalam? Ingat tak? Siapa boleh Ustaz. ingat? Siapa boleh ingat? Ustaz. Ya, silakan. Okey, cuba Ustaz Ya. Okey, apa yang saya ingat bahasa kita lah Ustaz Bahasa kita je, bahasa kita. Kalam tu ialah susunan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang keluar ada yang dikeluarkan ada suara lah. Lepas tu dan difahami. Itu yang saya fahamlah kalam. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Tu dah ada, kalau tak silap saya dah ada 3 benda yang disebutkan. Dia ada 4. Satu lagi ialah dipanggil dengan bil wad'i. Bil wad'i ni apa dia? Kalau kalam tadi itu secara umum. Kalau dia tambah satu lagi, bil wad'i ialah mestilah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Maknanya yang disusun ataupun yang digunakan oleh orang Arab. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bil wad'i. Okey. Okey, apa maksud lafaz? Puan Intan, apa maksud lafaz? Lafaz maksudnya dia kena ada suara. Lepas tu dia macam mana suara yang kita macam membahaskan huruf-huruf hijaiyah dari alif hingga ya. Okey, alhamdulillah. Okey, ingat dah tu. Terima kasih. Okey, Kak Jamalia. Ma makna kaunuhu mufidan? Mufidah
satu kalam atau perkataan tu ia mestilah mempunyai makna. Kata makna tak ada maksud apa-apa, bukan kalam. Okey, makna. Okey, yang mempunyai makna, maknanya yang difahami. Kan? Dia ada makna tapi tak difahami, tak guna juga. Kan? Ada makna tapi tak difahami. Difahami mufidan. Sesuatu lafaz ataupun perkataan itu yang difahami. Maknanya orang yang bercakap dengan kita tu tak perlulah lagi nak tanya. Dipanggil mufidan. Tak perlu lagi tanya. Contohnya kalau kita kata apabila ustaz datang, macam kita sebut itu kan, apabila ustaz datang, yang tu tidak memberikan faedah. Sebab apa? Sebab kalam itu ataupun percakapan itu tergantung. Iza ja'al ustaz, apabila ustaz telah datang. Okey, kemudian apa? Tidak ada. Perkataan hanya berhenti setakat itu sahaja. Maka dia tidak dipanggil dengan kalam yang mufid. Baik. Ma makna kaunuhu murakkaban? Apakah yang dimaksudkan dengan murakkab? Cikgu Azriza. Ya Ustaz. Murakkab. Apa maksud murakkab? Murakkab. Okey. Sekejap ya Ustaz. Saya rujuk catatan ya Ustaz. Silakan. Tak apa. Saya Murakkab. pastikan catatan betul lah. Saya tulis murakkab, lepas tu contoh kalam yang memenuhi persyaratan. Cek Ustaz ya. Okey. Ada jumpa tak? Jumpa nota murakkab tapi ada tulis contoh kalam yang memenuhi persyaratan, contoh lafaz tunggal. Okey. Dia macam ni, senang je. Kalau kita sebut murakkab apa dia? Mestilah ia itu, satu kalam itu ialah yang terdiri daripada dua kalimat. Paling kurang mesti ada dua kalimat dan ke atas. Mesti ada dua kalimat dan ke atas. Contohnya Allahu Akbar. Kan kita kata Allahu Akbar. Itu lafaz tak? Itu ialah kalam. Itu kalam murakkab. Allahu Akbar. Kan? Kita kata dari dua kata atau lebih ya Ustaz. Tersusun dari dua kata atau lebih. Okey, betul itu. Kalau satu kata tidak dikira kalam. Tak dikira kalam. Okey, baik. Terima kasih. Jadi itu ialah kalam, lafaz, mufid dan murakkab. Ma makna kaunuhu mawdu'an bil wad'il arabi, tadi saya dah terangkan. Maknanya lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab. Baik. Sekarang hari ini kita nak masuk di dalam perbincangan dan perbicaraan yang baru, iaitu berkaitan dengan anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam ini ialah jenis-jenis, pecahan-pecahan kalam. Jenis-jenis perkataan, percakapan. Itulah kata kalam tu. Kan kalau kita biasa kita dengar perkataan anwa'. Kan anwa' ni kita boleh guna juga dalam perbualan kita. Perbualan harian ni kita boleh guna lafaz anwa' ni. Anwa' ataupun lafaz mufradnya nau'un, nun waw ain, nau', jenis. Kan ma nau'uhu. Kalau kita tengok ada kawan kita beritahu, katakanlah ishtaraitu sayyaratan jadidah. Ishtaraitu sayyaratan jadidah. Saya telah membeli sebuah kereta baru. Ishtaraitu sayyaratan jadidatan. Kan? Kita pun tanya dia balik. Ma nau'uha? Apakah jenis dia? Kereta tu ialah kereta baru. Kereta apa? Jenama apa? Model apa? Kita pun tanya ma nau'uha? Jenis apa kita tanya? Kan?
Jadi boleh kita tanya ataupun kita menggunakan lafaz naw'un. Kalau anwa' ni banyak pecahan-pecahan. Benda tu kita tahu jenis banyak. Jenis banyak. Jenis banyak. Contohnya kita pergi kedai nak beli benda-benda buah-buah, kan? Contohnya kita nak beli, kalau kita pergi Mekah, Madinah, kita nak tanya jenis-jenis tamar, anwa'ut tamar. Ma hiya anwa'ut tamar 'indakum? Apakah jenis-jenis tamar yang kamu ada? Ma anwa'ut tamar 'indakum? Apakah jenis tamar yang ada yang kamu jual? Ma hiya anwa'ut tamar 'indakum? Apakah jenis tamar yang ada di sisi kamu? Maknanya kamu jual jenis apa? Ada yang jenis macam rutab lah, kan? Macam-macam jenis lah. Jenis-jenis tamar tersebut. Jadi kita boleh gunakan lafaz anwa' tadi. Ini sebagai pertambahan lah, penambahan untuk perbualan bahasa Arab kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak masuk di dalam tajuk anwa'ul kalam. Ya, jenis-jenis kalam. Jenis-jenis yang kata kalam tadi. Yang kata kalam itu mestilah lafaz, mestilah yang memberi faedah, mestilah yang tersusun daripada dua kalimat, mestilah daripada perkataan bahasa Arab, kan? Okey, 4 jenis ni dia terbahagi pula kepada 3. Qal, dia kata di bawah tu, qal wa aqsamuhu, kan bawah ni dia kata wa aqsamuhu salasatun. Dia berkata siapa? Syekh Muhammad Mahyuddin. Syekh Al-Jarumiyah bin Al-Jurrum dia kata. Mata Jurumiyah kata, dia berkata wa aqsamuhu, dan pecahannya. Pecahannya. Anwa' dengan aqsam dia maknalah. Dan pecahannya, bahagiannya ialah 3. Bahagian apa? Bahagian kalam itu. Yang kata kalam itu ada 3 jenis. Wa aqsamuhu salasah. 3. Yang pertama ialah berbentuk isim. Maknanya isim boleh jadi kalam. Dengan isim ini boleh jadi kalam. Sebahagian daripada kalam. Yang kedua ialah fi'il. Isim, fi'il. Ismun wa fi'lun. Isim dan fi'il. Wa harfun, dan juga huruf. Ja'a li ma'nan, yang telah datang ia bagi sesuatu makna. Maknanya huruf-huruf yang ada makna. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan dengan isim? Isim ni kita telah belajar dulu. Kita telah belajar dulu. Isim ini ialah nama. Isim ialah nama. Fi'il ialah perbuatan. Kata nama, isim ialah kata nama. Fi'il ialah kata kerja. Ibarat macam itulah. Isim, kata nama. Fi'il ialah kata kerja. Dan huruf. Dia ada huruf. Dalam bahasa Arab ni dia ada satu lagi dipanggil dengan huruf. Huruf-huruf ni juga memberikan makna. Contohnya waw, kan? Fa. Ini dipanggil dengan huruf-huruf. Ataupun jenis-jenis huruf qasam, kan? Huruf ba, huruf ta, billah, tallah. Kan? Ini huruf-huruf yang memberikan makna. Baik. Secara ta'rifannya, isim ni apa dia? Yang ni tidak ada di dalam kitab. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tulis boleh. Ya, kalau nak tulis boleh. Isim ini ialah, okey, saya tak catat di sini dah. Tuan-tuan tulis sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan tulis sendiri. Isim ialah apa yang menunjukkan, isim ialah apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Isim ialah apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Maknanya dia menunjukkan atas makna diri dia. Makna diri dia. Contohnya apa dia? Ini dipanggil dengan pen. Pen. Pencil.
Pensel ini ialah nama apa? Nama orang lain? Tak, itu nama diri dia. Nama dirinya ialah pensel, pen, buku, cawan dan sebagainya. Itu dipanggil dengan apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya ataupun menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Sama lah tu. Atas menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Atas sesuatu yang tertentu. Okey, jadi kita faham bahawa yang kata isim itu ialah dengan perkataan itu menunjukkan kefahaman terhadap sesuatu ataupun terhadap diri dia. Kita kata handphone, kita kata buku. Contohnya kita kata buku. Buku ini ialah buku. Okey, buku ini ialah isim tak? Isim siapa? Perkataan buku itu menunjukkan kata ini. Buku. Jadi isim ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada 4 jenis. Dia ada 4 jenis. Di sini saya tak sebut juga, di sini tak diterangkan juga. Dia ada 4 jenis. Dia ada isim bagi nama bagi manusia. Nama bagi manusia. Contohnya nama kita lah, Muhammad, Adnan, Maryam, Aminah, apa-apalah nama manusia. Kan? Nama Syarifah, nama Siti, Khadijah, Aisyah, Halimah dan sebagainya. Ini semua merupakan nama bagi manusia. Satu. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dalam isim ni juga dia ada nama bagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Apple, tufah contohnya. Limau, burtuqan. Ini nama tak? Nama buah-buahan, nama tumbuh-tumbuhan. Kan? Khiyar. Contohnya kan. Jazar. Contohnya. Apa lagi? Ini semua nama-nama tumbuh-tumbuhan. Mauzun. Pisang. Jadi ini juga nama tumbuh-tumbuhan, nama tanam-tanaman. Baik. Kemudian dia ada nama haiwan. Nama bagi binatang. Nama binatang. Asadun, hisanun, baqarah, namlah, dajjajah. Kan? Ini semua usfur. Ini semua nama binatang. Nama manusia, nama tumbuh-tumbuhan, nama binatang. Yang satu lagi dipanggil dengan isim jamal. Nama bagi benda-benda yang beku. Nama benda. Contohnya ialah pen, buku, kerusi, meja. Ini jenis-jenis nama lah. Yang ni tak perlu hafal pun, kita dah tahu bahawa itu ialah isim, kata nama. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu ialah isim. Isim ni kita dalam perbualan ataupun dalam penggunaan bahasa kita sendiri, bahasa Melayu pun ada isim. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ialah dipanggil dengan fi'il. Fi'il ni pun kita telah pelajari. Dulu kita belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Yang ni kita seolah-olah kita mula belakang balik. Itu kita dah ambil. Kita mula belakang balik untuk ingat balik. Baik. Apakah yang dikatakan sebagai fi'il itu? Ta'rif dia apa dah? Fi'il itu kalau kita tengok dari sudut kefahaman terjemahannya ialah kata kerja. Kan? Cuma dari sudut ta'rifat ulama nahwunya apa dia? Iaitu apa yang menunjukkan atas sesuatu makna pada dirinya yang berserta dengan salah satu daripada 3 masa. Apa dia? Apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Tuan-tuan dan puan-puan nak catat boleh. Apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya yang berserta dengan salah satu daripada 3 masa. Apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya yang berserta dengan salah satu daripada 3 masa. 3 masa apa dia? Dahulu, sekarang, akan datang. Dia tunjukkan makna atas diri dia berserta dengan salah satu daripada 3 masa, ataupun ia merupakan satu benda, satu pekerjaan, ataupun ia merupakan satu pekerjaan yang diwujudkan oleh orang yang melakukan. Okey, satu ataupun satu
au wal hadatsu alladhi yuhaddithu al-fa'il. Satu benda, satu pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh pelaku. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dan ia terbahagi kepada 3. Fi'il ini terbahagi kepada 3, iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Ini ialah fi'il. Ini ringkas je lah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu. Kemudian yang terakhir ialah huruf. Huruf ni huruf lah. Senang kita ta'rif, kata huruf saja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terus. Ini syarah, penerangan. Penerangan daripada matan tadi. Matan tadi ialah matan Abi Syuja', matan Jurumiyah. Yang ni ialah matan At-Tuhfah As-Saniyah. Dia syarahkan balik yang atas tadi. Maksud daripada perkataan yang ringkas ini apa dia? Okey, dia terangkan balik di bawah. Wa aqul, Syekh Muhammad Mahyudin kata al-alfaz, lafaz. Lafaz. Kita dah tahu dah apakah yang dimaksudkan dengan lafaz kan? Pada pertemuan yang lalu. Al-alfaz apa dia? Lafaz apa dia? Okey. Maka saya katakan lafaz allati kana al-arab, yang mana orang Arab yasta'milunaha, orang Arab gunakannya. Lafaz-lafaz yang digunakan ataupun orang Arab gunakannya fi kalamihim, di dalam percakapan mereka, di dalam perbualan mereka. Wa nuqilat ilaina anhum, dan dipindahkan kepada kita daripada mereka. Wa nuqilat ilaina anhum, daripada mereka. Fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina, yang mana maka kita bercakap dengannya di dalam perbualan kita, dan di dalam wa durusina, dan di dalam pengajian kita. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membacanya di dalam kitab-kitab kita. Fi kutubina. Asal pada perkataan kitab. Perkataan kitab, dia jamak jadi kutub. Nisbah kepada kita, kutubina. Kan? Naqra'uha. Asal pada perkataan qara'a yaqra'u. Naqra'u fi'il mudhari'. Naqra'uha, kami ataupun kita membacanya fi kutubina, di dalam kitab-kitab kita. Okey. Wa naktubu, dan kita menulis. Kataba yaktubu, wa naktubu biha, dengannya. Dengan apa? Dengan lafaz-lafaz itu. Dengan lafaz-lafaz itu, ila ahlina wa asdiqaina, dan kita menggunakan menulis dengan lafaz-lafaz itu, dengannya kepada ahli keluarga kita, ahlina, ila ahlina wa asdiqaina, dan juga kawan-kawan kita. La yakhlu. La yakhlu. Apa maksud la yakhlu? Siapa tahu la yakhlu? Siapa tahu la yakhlu? Kak Jamalih tahu tak? Yang disebut kan? La yakhlu. Biasa dengar perkataan khalwah tak? Tahu sangat khalwah. Itulah asalnya. Perkataan khalwah tu tahu. Itulah asalnya perkataan la yakhlu. Khalwah. Bersendirian. Bersendirian. Tidak sunyi. La yakhlu, tidak sunyi. Kalau kita terjemah la yakhlu lah. Tidak. Khalwah ni bersunyi-sunyian. Tu khalwah. Berkhalwat, bersunyi-sunyian. La yakhlu, tidak sunyi. Dia tu. Wahidum minha. Tidak sunyi. Apa kita terjemah yang bahasa canggih sikit lah. Saya terjemah bahasa ni dulu. La yakhlu wahidum minha.
Maknanya tidak terlepas. Tidak sunyi. Wahidun minha. Satu daripadanya. Apa dia? Daripada yang kita lafaz-lafaz tadi, syarat-syarat lafaz tadi, an yakuna wahidan, bahawasanya mestilah ia itu terdiri, an yakuna, bahawa adalah ia itu wahidan, satu min salasah, satu daripada tiga. Maknanya salah satu daripada tiga asya, tiga perkara ni. Asya ni syai' perkara, asya perkara-perkara, min salasati asya, salah satu daripada tiga perkara ini. Maknanya lafaz-lafaz yang kita baca, yang kita tulis, yang kita duduk bercakap itu, maka ia tak terlepas daripada salah satu daripada tiga benda ini. Apa dia? Iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Ni je kita nak belajar bahasa Arab. Tuan-tuan nak belajar payah-payah pening-pening kepala, daripada ramai tinggal sikit, ini je nak belajar. Apa dia? Belajar isim, belajar fi'il dan belajar huruf. Nahwu ni senang je. Nahwu dia akan bincang tiga benda ni. Isim, fi'il, huruf. Dia tak bincang dah benda lain. Sebab tu senang je. Yang kata payah sangat nahwu, payah. Payah tu sebab kita meletakkan payah dulu. Bukan belajar dulu. Kalau kita letak payah dulu, belajar kemudian, memang dia akan nampak payah. Belajar tak mau. Tapi kalau kita kata letak belajar dulu, letak depan, belajar. Payah tu nanti. Belajar dulu. Nak tahu payah tak payah? Belajar dulu. Setengah orang dia letak payah, dia letak negatif dulu, maka dia akan jadi negatif je. Walaupun tak belajar. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Simple, ya. Yang ni simple. Cuma tadi terjemahanlah jadi panjang sikit kan. Dia nak terangkan ini je, terang isim, fa'il dan juga huruf. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada isim. Kita masuk pada isim. Ammal ismu. Adapun, amma ni adapun. Adapun isim itu, ammal ismu, adapun isim, fahuwa, maka ia, fil lughah, pada lughah, pada bahasa. Pada lughah, ia pada lughah, maksud ataupun takrifan bahasanya ialah ma dalla ala musamma, apa yang menunjukkan atas yang dinamakan. Musamma yang dinamakan. Menunjukkan apa yang menunjukkan atas yang dinamakan. Itu yang dikata isim tu. Apa yang menunjukkan atas yang dinamakan. Apa dia? Meja, kerusi, cawan, pinggan dan sebagainya. Kan kita sebut perkataan tersebut. Faham tak dari sudut makna? Faham dari sudut maknanya. Apa dia tunjuk? Dia tunjuk benda itu. Wa fi istilahin nahwiyyin. Adapun di dalam istilah ulama nahwu, an-nahwiyyin dipanggil kalimatun, iaitu satu kalimat. Isim itu ialah satu kalimat. Dallat yang telah menunjukkan. Dallat dalilun. Apa kita panggil dalil. Dallat ni tunjuk. Kalimatun dallat yang telah menunjukkan. Sebab apa saya baca yang telah? Sebab dia fi'il madhi. Dalla yadul, dalla dallu, dallat. Dallat. Kalimatun dallat. Sebab apa? Sebab muannas kalimah ni. Kalimatun dallat yang telah menunjukkan satu. Iaitu satu kalimah yang telah menunjukkan ala atas maknan, atas makna, fi nafsiha pada dirinya. Kalimat yang telah menunjukkan atas makna yang ada pada dirinya. Atas makna yang ada pada dirinya. Macam tadilah, satu kalimat kita sebut, contohnya kita sebut kata matahari, kita sebut bulan, kita sebut bumi, kan? Kita faham itu kalimat bumi. Bumi itu ialah
Satu kalimat yang menunjukkan atas makna yang ada pada diri dia. Apa dia? Bumi. Inilah bumi. Bumi. Walam taqtarin di zaman. Ini beza sikit dengan fi'il. Tetapi ia tidak berhubung, tidak berserta, tidak datang bersama dengan zaman. Apa dia? Masa. Walam taqtarin di zaman, tidak berhubung, tidak berkaitan dengan masa. Contohnya apa dia? Nahu Muhammad. Ini nama bagi manusia. Muhammad. Ada masa? Tidak ada masa. Tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan masa. Tetapi kita faham tak Muhammad ni? Kita faham ini ialah nama orang. Wa Ali. Kalimat Ali. Wa rajulun. Rajul, lelaki. Wa jamalun, unta, nama binatang. Wa nahrun, nama benda. Wa nahrun, sungai. Wa tuffahah, apple. Laimunah, sedang lemon lah. Wa asa, apa dia asa? Apa makna asa? Siapa tahu makna asa? Wa asan. Apa makna asa? Siapa tahu? Asan ialah tongkat. Asan ialah tongkat. Fakullu wahidin min hadhil alfaz. Maka setiap daripada lafaz-lafaz ini yadullu ala makna. Setiap daripada lafaz-lafaz ini min hadhil alfaz yadullu, menunjukkan atas makna. Semua ni ada makna. Muhammad, Ali, rajulun, jamal, nahrun, tufah, limunah, asal. Ini semua menunjukkan atas makna. Walaysa zamanu, dan dakhilan fi makna. Dan masa tidak masuk pada maknanya. Dan tidak masuk, dan tiada masa dakhilan, masuk, fi makna, di dalam maknanya. Maknanya masa tidak ada kaitan dengan isim. Fayakunu isman, maka jadilah ia itu isim. Jelas ya di sini? Ini kita belajar dulu tentang takrifan isim ni, permulaan basic dulu. Yang kata isim apa dia? Isim ialah satu lafaz yang menunjukkan satu kalimah yang menunjukkan atas sesuatu makna yang ada pada dirinya yang tidak ada kaitan dengan masa. Boleh cakap macam tu tak? Boleh tak agak-agak? Kalau boleh, insya-Allah boleh faham dah dari sudut apakah yang dimaksudkan dengan isim. Ini kita pergi perlahan-lahan, insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua, kita berhenti dekat ni dah. Siapa yang tak faham agak-agak? Ada yang tak faham tak? Saya tak faham juga isim ni apa dia. Faham Ustaz, tapi boleh nak tanya satu soalan Ustaz? Boleh, silakan. Pasal yang cuma saya terfikir apa ni Ustaz cakap pasal tongkat tu. Asa. Kalau ada saya tengah berhafazan, dia ada ayat ayat ribi asa. Nabi Musa. Ya. Idrib bi'asakal hajarka. Yes, betul. Ya. So yang itu the isim dia is asa. Yang B tu apa Ustaz? B itu huruf. Okay. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata 'asyrata 'ainah. Ya, betul Ustaz. Ya, Ustaz. Ba tu huruf ialah huruf. Asa itu ialah tongkat, isim. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai. Sudah isim. Kita ambil satu lagi. Kita ambil fi'il. Wa ammal fi'lu, adapun fi'il itu fahuwa fil lughah, maka ia di dalam ta'rifan bahasanya ialah al-hadath. Al-hadath. Hadath ni
peristiwa ataupun kita kata al-hadath ni Kejadian. kejadian. Saya nak cari perkataan tu tak jumpa. Terima kasih Kak Jamalia. Susah juga kadang-kadang terjemahan ni. Kejadian. Al-hadath ialah kejadian. Terima kasih. Wa fi istilahin nahwiyyin. Di dalam istilah nahwu. Siapa yang di sini ada kitab terjemahan? Ya, pakai kitab terjemahan. Kitab Tuhfatus Saniyah ni ada terjemahan ke? Ada Ustaz. Ada. Harus pakai terjemahan ke? Ada dua-dua. Arab ada, Melayu pun ada. Kalau ada Tapi dua-dua tapi tak perfect lah macam Ustaz cakap tu. Ada yang beza sikit lah. Ya. Tak sama Ustaz, yang terjemahan tu dia ringkas sangat. Tak sama macam yang Ustaz yang Arab ni. Oh, tak sama Mengelirukan terjemahan dia. Dia kalau dah terjemah Rumi pula. Lepas tu dia selit-selit dengan kalimat bahasa Arab, kadang-kadang nak baca pun pening. Nak pergi kiri kanan kan. Ustaz, contoh kan masanya ni terjemahan dia baca macam gini. Fi'il secara bahasa adalah peristiwa. Adapun fi'il dalam istilah ahli nahwu adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan diasosiasikan, tak tahu apa ni, dengan satu dari tiga waktu. Dengan satu dari tiga waktu. Tadi macam saya cakap juga, tapi point tu ada lah. Kita apalah. Balik korang ada lah point tu. Ya, point tu ada. Point tu ada. Baik, tak apa. Kita cuba kalau belajar tengok yang terjemahan, dia susah nak boleh yang Arab ni. Kalau kita belajar yang Arab ni, paling-paling tidak kita boleh bahasa, kita boleh terjemahan. Ustaz, tapi saya baca yang saya tengok yang Arab. Sebab kalau saya tak tahu makna je, saya tengok yang bawah tu. Sebab saya nak pick up vocab kan. Vocab nak boleh vocab tu. Baik. Kita pergi pelan-pelan Okay, baik. Wa fi istilahin nahwiyyin, di dalam istilah ulama nahwu. Kalimatun. Kalimatun kalimah lah. Dallat yang telah menunjukkan ala makna fi nafsiha, atas makna pada dirinya, fi nafsiha. Kalimatun, kalimah yang menunjukkan atas makna pada dirinya, sama juga dengan isim tadi. Waqtaranat bi ahadil azminati thalathah, dan iqtiran, beserta dengan salah satu daripada azminah. Azminah ni jamak bagi zaman. Al-azminah, zaman ataupun masa yang tiga. Al-thalatha, al-azminati thalatha, masa yang tiga. Sebab apa kita terjemah yang tiga? Sebab salah satu ialah sifat. Tak apalah yang tu sifat nanti. Ustaz yang jamak zaman tu apa tak? Azminah. Azminah. Al-azminah. Al-azminati thalatha. Allati, yang mana yang kata tiga masa itu ialah yang hiya al-madhi. Allati al-madhi, yang mana ia masa itu ialah al-madhi, masa yang lalu. Wal hal, masa sekarang. Sekarang ni. Wal mustaqbal, dan juga masa akan datang. Al-mustaqbal. Al-mustaqbal, ingat perkataan ni kita guna ni. Perkataan hal pun kita guna. Hal dia boleh makna dengan keadaan, ataupun hal dengan makna sekarang. Biasanya kita kata hal ni, kita kalau sebut sekarang kita sebut halian, masa sekarang. Madza fa'alta hal, madza fa'alta, apa dia? Kita kata halian. Sama halian dengan al-an ke? Ya? Sama dengan al-an. Al-an. Boleh juga. Boleh juga al-an. Halian, keadaan sekarang. Halian. Wal mustaqbal, masa akan datang. Al-madhi, al-hal, wal mustaqbal. Ini juga kita boleh jadikan lafaz-lafaz ni fil madhi, dalam dulu. Madza fa'alta fil madhi?
Maza kunta, maza ta'mal, maza amilta fil madhi, maza ta'mal fil madhi, apakah yang telah kamu lakukan dulu qabla an ta'ti ila huna, sebelum kamu datang ke sini. Kita boleh cakap perkataan, menggunakan perkataan madhi tadi. Al-hal sekarang, wal mustaqbal akan datang. Maza turid fi hayatika fil mustaqbal. Maza turid fi hayatika fil mustaqbal. Apakah yang kamu inginkan di dalam hidup kamu di dalam masa yang akan datang? Fil mustaqbal. Baik. Contoh. Nahu kataba. Contohnya perkataan kataba. Perkataan kataba ini ialah satu perkataan yang menunjukkan atas makna dirinya. Apa dia? Telah menulis. Fa innahu kalimatun, maka sesungguhnya dia, yang ia tu, perkataan kataba itu satu kalimah. Satu kalimah dalah, yang menunjukkan, daripada perkataan dalil, dalatun ala makna, yang menunjukkan atas makna, iaitu satu kalimat yang menunjukkan atas makna. Kataan kataba ni, faham tak? Perkataan kataba ialah tulis, menulis. Wa huwa al-kitabah, iaitu penulisan. Sesuatu perbuatan, sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa yang menunjukkan atas berlakunya penulisan itu. Wa hadzal ma'na, dan makna ini muqtarinun bizamanil madhi. Dia berserta dengan masa yang lalu, iaitu telah. Ambil perkataan al-kitabah, menulis. Al-kitabah, menulis. Tapi disertakan dengan perkataan yang lalu, maka kita kata telah menulis. Maka kita nak kata telah menulis macam mana? Tak bolehlah kita kata al-kitabah, kita kena kata katabah. Baik. Wa nahwu yaktubu, dan contoh yang seterusnya ialah yaktubu. Fa innahu dalun ala ma'na, maka sesungguhnya perkataan yaktubu itu menunjukkan atas makna. Makna apa dia? Wa huwal kitabah aidan, penulisan juga. Wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil hadir, dan makna ini berserta dengan zaman sekarang ataupun zaman akan datang. Al-hadir, yang mendatang. Wa nahwu, dan contoh lagi, uktub. Dan contoh lagi apa dia? Uktub, perkataan uktub. Fa innahu kalimatun, maka sesungguhnya dia, yang perkataan uktub tu, kalimatun dalatun ala makna, kalimah yang menunjukkan atas makna. Wa huwal kitabah aidan, maknanya penulisan juga, tulis juga. Wa hadzal makna, dan makna ini berserta dengan muqtarinun biz zaman, berserta dengan zaman, masa al-mustaqbal, pada masa akan datang. Alladhi ba'da zamanit takallum, yang mana selepas daripada zaman masa at-takallum, masa bercakap. Uktub, kita kata tulis. Tulis tu bila? Berlaku bila? Selepas kita kata tulis, barulah orang itu tulis. Betul tak? Perbuatan itu berlaku bila? Berlaku selepas masa bercakap. Dia tak berserta dengan waktu bercakap tu. Perbuatan itu tak berlaku ketika mana percakapan itu berlaku. Dia berlaku bila? Selepas percakapan itu berlaku. Barulah adanya perbuatan menulis tersebut. Ustaz. Ya, silakan. Muqtarin tu apa maksudnya? Berserta. Iktarana yaktarin. Berserta. Ada tak terjemahan yang lagi cantik? Saya tak tahulah. Nampak Puan Ros tadi, nampak Puan Ros bagi tadi macam bahasa yang payah sangat. Asosiasi apa tu? Betul tak? Betul, tak tahu dia. Diasosiasikan, tak tahulah apa Ustaz. Dia kena buka kamus sudah pula yang tu. Berserta lagi senang. Berserta lagi senang. Kalau ada bahasa yang lagi betul kan. Saya kadang-kadang nak terjemah ni payah juga. Kan, baik.
Wa mislu hadhil alfaz. Contoh-contoh bagi lafaz-lafaz ini. Lafaz-lafaz apa dah? Lafaz-lafaz fi'il ini. Nasara yang suruh unsur. Apa maksud nasara? Menolong. Menolong. Alhamdulillah. Fahima yafhamu ifham. Faham. Faham. Alima ya'lamu alim. Jalasa yajlisu duduk. Daraba yadribu pukul. Okey, senang. Ni senang. Ni contoh semua kita dah biasa dengar dah perkataan-perkataan ni. Daraba ni pukul, jalasa duduk, alima tahu, fahima faham. Okey, ni semua perkataan yang telah kita faham. Ini 3 jenis contoh. 3 jenis contoh fi'il. Dia ada fi'il madhi yang menunjukkan masa lalu, fi'il mudhari' yang menunjukkan makna sekarang, unsur fi'il amar yang berbentuk suruhan yang menunjukkan atas berlakunya bila selepas selepas daripada masa bercakap, masa akan datang. Baik. Baik. Ada soalan ke? Tak ada soalan kot. Wal fi'lu ala salasati anwa'. Fi'il itu terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3 pula fi'il. Madin wa mudhari' wa amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ni pun telah kita bicarakan dulu. Telah kita sebut apakah yang dimaksudkan dengan madhi, mudhari' dan juga amr. Tak apa, kita masuk lagi tuan-tuan dan puan. Baik. Kita pergi selu-selu. Okey. Fal madhi, adapun fa'il madhi itu. Cubalah terjemahkan. Fal madhi, maka fi'il madhi itu ma dalla ala hadatsin. Apa yang telah menunjukkan atas sesuatu kejadian. Ma dalla ala hadatsin. Apa yang telah menunjukkan atas sesuatu peristiwa ataupun kejadian waqa'a yang waqa'a fi zaman yang berlaku, yang telah berlaku ia fi zaman pada masa alladhi qabla zaman at-takallum, yang mana masa itu ialah masa sebelum qabla, sebelum zaman masa at-takallum, bercakap. Maknanya peristiwa kejadian itu berlaku pada zaman, pada masa sebelum masa bercakap. Boleh terjemah macam tu. Ma dalla ala hadathin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Perkataan apa kita dapat ni? Waqa'a. Berlaku. Perkataan yang kita mungkin tak jumpa lagi. Perkataan waqa'a. Berlaku. Fi zaman alladhi qabla zamani at-takallum. Nahu, contoh apa dia? Contoh bagi fi'il madhi. Contoh bagi fi'il madhi. Yang kata fi'il tadi. Contohnya kataba, fahima, kharaja, sami'a, absara, takallama, istaghfara, ishtaraka. Ini semua makna-makna telah kita faham kot. Tulis, faham, keluar, sami'a dengar, telah mendengar, absara telah melihat, takallama telah bercakap, istaghfara telah beristighfar, ishtaraka telah berserta, ishtaraka telah mengikuti. Ishtaraka terjemah apa di situ? Bergabung tak? Bergabung. Telah bergabung. Boleh ishtaraka. Boleh. Boleh apa pun. Makna yang bersesuaian. Jadi ini semua kataba, fahimah sampai ishtaraka ni semuanya menunjukkan atas fi'il madhi. Kalau ada yang baru yang tanya, Ustaz, saya nak buat fi'il madhi macam mana? Itu nanti dulu. Fi'il madhi nanti dulu. Kita belajar nanti insya-Allah. Yang ni ialah contoh-contoh dulu. Yang kata dalam fi'il ini kita kena ambil dulu kefahaman dia ada 3. Satu fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga ialah fi'il amr. Fi'il madhi apa dia? Fi'il yang menunjukkan atas sesuatu kejadian. Ya, sesuatu kejadian
yang berlaku pada zaman sebelum zaman bercakap. Qabla zaman at-takallum. Yang ini tuan-tuan dan puan kena, kalau boleh kita cubalah hafal. Tak boleh hafal dalam bahasa Arab, tak boleh hafal bahasa Arab, tapi kita hafal dari sudut kefahaman dia. Apa dia? Iaitu sesuatu lafaz, ya, yang menunjukkan atas sesuatu kejadian. Ini takrif fi'il. Bukan fi'il madhi. Bukan takrif fi'il. Takrif fi'il lain. Ni fi'il madhi. Madhi tu apa dia? Iaitu ma dalla ala hadasin. Apa yang menunjukkan atas sesuatu kejadian yang berlaku sebelum zaman bercakap. Pada zaman yang berlaku sebelum pada zaman bercakap. Baik. Itu madhi. Adapun mudhari', nak buat mudhari' macam mana, nak jadi fi'il mudhari' macam mana, nak kena fi'il mudhari' macam mana, itu nanti. Kita kenal dulu apa yang dikatakan fi'il mudhari' itu. Fi'il mudhari' itu ialah ma dalla ala hadasin, apa yang menunjukkan atas sesuatu kejadian yaqa'u fi zaman at-takallum atau ba'dah, yang berlaku pada masa bercakap ataupun selepasnya, iaitu selepas masa bercakap. Perbuatan-perbuatan ataupun kejadian-kejadian itu, peristiwa-peristiwa tersebut berlaku pada masa bercakap ataupun selepas masa bercakap. Contoh apa dia? Yaktubu, sedang menulis. Yafhamu, sedang memahami ataupun akan memahami pun boleh juga. Saya fahamu, saya yaktubu, dia akan ada huruf tambahan di situ untuk menunjukkan berlaku selepas itu. Tak apalah, itu akan datang, kita akan masukkan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini sampai akhir je tadi ni sama macam atas tadi lah. Kemudian amar. Ni jenis fi'il yang ketiga. Jenis fi'il yang ketiga. Baik. Jenis fi'il yang ketiga ialah dipanggil dengan amar. Apa amar? Iaitu apa yang menunjukkan atas sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa. Yutlabu husuluhu, yang diminta. Yutlab. Talaba, orang yang minta. Talaba. Talib ialah orang yang meminta. Peminta. Talib. Kan? Ataupun pelajar. Pelajar ni apa dia? Orang yang minta lah. Minta apa? Minta ilmu. Dipanggil talib. Tullab, pelajar-pelajar. Jamak dia kan. Yutlab ialah yang diminta. Hadasin yutlab, diminta. Husuluhu, terjadinya, terhasilnya. Apa dia? Terhasilnya kejadian tersebut. Ba'da zamanit takallum, selepas masa bercakap. Contoh, uktub, ifham, ukhruj, isma', unsub, takallam, istaghfir, ishtarik. Ini semua menunjukkan tulislah, fahamilah, keluar, dengar, tolong, takallam, cakaplah, istaghfir, mintalah ampun, ishtarik. Ini semua ialah perintah, kan? Amar ni kalau kita nak terjemah mudahnya ialah fi'il yang menunjukkan atas permintaan, perintah. Kita perintah pada seseorang. Fi'il amar. Makan, tidur, minum. Itu semua merupakan perintah untuk orang lakukan sesuatu pekerjaan. Yang mana bila kita sebutkan perkataan tersebut, maka berlakulah perbuatan itu. Berlaku bila? Selepas daripada masa bercakap. Tengok. Tengok. Bila tengok? Sekarang ke? Masa bercakap ke? Selepas? Selepas bercakap, barulah berlakunya perbuatan tengok tadi. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal harfu, adapun huruf itu, fahuwa fil lughah, adapun dalam bahasanya at-taraf. Apa taraf? Dalam terjemah apa dia tulis taraf? Sekejap Ustaz. Tepian. Tepian. Harf, kita punya harf ni tepilah, bucu, harf. Boleh juga.
taraf dipanggil. Wa fi istilahin nuhat. Adapun di dalam istilah ulama nahu, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Iaitu satu kalimat yang menunjukkan atas makna pada yang selainnya. Contohnya min. Contohnya min. Fa inna hadhihi al-lafz kalimatun dallat ala ma'na. Maka sesungguhnya lafaz ini ialah satu kalimah yang menunjukkan atas makna wa huwa al-ibtida, iaitu mula. Iaitu al-ibtida. Min ini maknanya mula. Wa hadzal ma'na, adapun dan makna ini la yatimmu, tidak sempurna, hatta tadumma ila hadhihi al-kalimah, sehingga la yatimu, tidak sempurna maknanya, sehinggalah ia bergabung, tadummu, sehinggalah bergabung kepada huruf kepada kalimat ini ghairuha, selainnya. Maknanya huruf ni dia tidak boleh duduk satu seorang-seorang dia. Fataqul zahabtu minal bait. Dia tak boleh duduk seorang-seorang min saja, tak boleh. Dia mesti kena sandarkan dengan kalimah yang lain. Kena sambungkan dengan kalimah yang lain, barulah sempurna dari sudut maknanya. Contohnya kita kata min. Zahabtu minal bait. Saya telah pergi minal bait, daripada rumah. Daripada tu maknanya pada ibtidak kan, daripada. Maknanya dia ni, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Kalau duduk seorang-seorang tak boleh. Nak terjemah daripada saja tu tak boleh. Dia mesti ada sandaran kepada kalimat yang lain. Barulah boleh kita jadikan ataupun kita fahami dari sudut maknanya. Itu ta'rifan dari sudut huruf. Kita ada 3 lah ini. Isim, fi'il dan juga huruf. Isim, fi'il dan juga huruf. Dan di bawah ni dia buat contoh-contoh lah. Amsilah lil isim, amsilah lil fi'il, amsilah lil huruf. Ini contoh-contoh kalimat-kalimat, contoh-contoh isim, contoh-contoh fi'il dan juga contoh-contoh huruf. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selesai tajuk kita hari ini, tajuk anwa'ul kalam. Jenis-jenis kalam. Yang mana di bawah ni insya-Allah dia ada soalan-soalan lagi. Soalan-soalan lagi yang perlu untuk kita fahami dan juga untuk kita merajaah. Tanya balik diri sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan isim? Hari ini kita dah belajar. Kemudian bawa contoh. Masil lil isim bi 'asyrati amsilah. Bawa contoh isim dengan 10 contoh. Ni ada lebih pada 10 ni. Kalau boleh cari yang lain, cari yang lain. Ni ada kitab Qalam Dawat, Qurrasah, Jaridah, Khalil, Salih, ni contoh-contoh. Banyaklah. Bukan kata 10, banyak lagi. Nama orang, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan. Semua kita boleh buat contoh. Ma huwal fi'il? Apakah fi'il? Ila kam kismun yang qasimu, ila kam kismin yang qasimul fi'il. Kepada berapa bahagian terbahaginya fi'il. Ma huwal mudhari'? Apakah yang dimaksudkan dengan mudhari'? Ma huwal amar? Apakah yang dimaksudkan dengan amar? Ma huwal madhi? Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il madhi? Mathil lil fi'li, bawa contoh bagi fi'il tersebut bi 'asyrati amsilah, dengan 10 contoh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari contoh-contohnya. Ma huwal huruf? Dan apakah yang dimaksudkan dengan huruf? Mathil lil harfi bi 'asyrati amsilah, dan bawa contoh huruf dengan 10 contoh. Boleh ada 10 contoh di sini. Kita boleh ingat di sini pun tak apa dah. Dia banyak lagi huruf-huruf yang lain. Ini contoh-contoh yang diberikan contoh. Maknanya huruf-huruf ni seperti mana yang kita sebut tadi, dia tidak boleh ada duduk seorang-seorang dia. Dia mesti ada sandaran, didatangkan dengan kalimat yang lain, barulah kita boleh terjemah
Contohnya ala saja tak boleh. Dia mesti ada atas. Atas apa? Barulah jadi kalam. Dia ala al-ard. Baik, ala atas bumi. Contoh. Kan. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita berhenti dulu setakat ini untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam pertemuan yang akan datang berbicara berkaitan dengan alamat al-isim, tanda-tanda isim. Bagaimana kita nak kenal kalimat tersebut isim ke, fi'il ke, huruf. Yang ni kadang-kadang kita keliru lagi. Ni isim ke, fi'il ke, huruf. Tengok perkataan tu, buka Quran. Ustaz, yang ni isim ke, fi'il ke, huruf. Yang ni kita akan belajar di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada soalan. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hasna. Yang apa tu yang Ustaz kata huruf-huruf tu dia sama tak macam haraf tu? Makna dia sama je kan? Harfun, samalah harfun. Sama je lah. Okay. Harfun dia sama. Mahul harfun. Ustaz, Ya, silakan. nak tanya yang fi'il tu. Uh-huh. Fi'il mudhari dengan amar. Uh-huh. Midori tu maknanya yang sedang berjalan dan juga akan. Dia boleh dua. Mudhari' dia boleh dua. Kalau fi'il tu dia pun Fi'il yang apa? kalau fi'il amar. Fi'il amar dia hanya berlaku selepas akan datang. Dia tak akan. Masa sekarang tidak. Sebab fi'il amar ialah untuk perbuatan kejadian yang berlaku selepas masa bercakap. Kita minta orang masuk. Masuk kita katakan. Bila kata masuk, maknanya dia kata perbuatan masuk tu berlaku bila? Berlaku selepas zaman masa bercakap. Yes, betul. Okey, itu fi'il amar, suruh. Adapun fi'il mudhari', dia boleh berlaku dua keadaan. Satu, masa sekarang, masa bercakap, ataupun selepas masa bercakap. Kamu buat apa? Saya sedang belajar. Ada rusuh, saya sedang belajar. Ataupun dia tanya kita, maza taf'alina ghadan? Apakah yang kamu buat esok? Sa'adrus. Saya akan belajar. Dia kena ada huruf sin di situ. Sa'adrus an-nahwa. Saya akan belajar kelas nahwu. Saya akan belajar Arab. Ataupun itu dia akan tambah pada fi'il mudhari' juga, tapi dia ada tambahan huruf di situ untuk menunjukkan beza di antara madhi, di antara hal sekarang ataupun akan datang. Hadir, waktu sekarang ataupun masa akan datang. Fi'il mudhari' dia ada dua keadaan tersebut. Dia boleh berlaku dua. Nanti insya-Allah dia akan masuk dalam perbincangan alamatul fi'il. Dia akan masuk nanti. Okey, Ustaz. Jazakallahu khairan. Okey. Ustaz, nak tanya lagi satu yang fi'il amar tu hanya untuk kata perintah atau kata suruhan saja ke Ustaz? Ya, amar ni perintah. Suruhan, perintah samalah. Doa pun juga. Maksudnya kalau saya cakap esok saya akan pergi ke kedai, itu masuk dalam amar atau mudhari'? Mudhari' lah kan? Mudhari' lah. Saya akan pergi. Okey. Kita tak suruh siapa-siapa. Okey. Saya faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Kita kena ingat kita belajar dah amar itu kan. Amar ni dhamir yang boleh disandarkan. Ini kita mungkin yang baru-baru mungkin tak tahulah. Dhamir yang boleh disandarkan kepada fi'il amar ialah dhamir mukhatab dan mukhatabah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kamu. Kan? Kamu semua dan sebagainya lah. Maknanya kamu saja fi'il amar. Kita suruh, kita bercakap dengan orang yang buat lain. Contoh kita kata tulis. Siapa yang tulis? Bukan kita. Dia yang kena tulis. Kan? Orang yang kita perintahkan tu. Adapun fi'il mudhari' dia boleh masuk kita pergi, dia pergi,
mereka pergi, kamu pergi. Itu fi'il mudhari'. Dia tak boleh masuk dhamir yang lain. Dia boleh masuk dhamir yang lain. Fi'il amar tak. Dia hanya tumpu pada kamu. Dhamir kamu sahaja. Baik, tak apalah, itu akan datang nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti dulu di sini insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang berikan komitmen istiqamah dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu yang luas kepada kita untuk kita memahami bahasa Arab insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.